Sesiapa yang pernah mengidap demam denggi pasti bersetuju. Pengalaman itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Keadaan makin tidak selesa kerana pengambilan darah perlu dilakukan setiap hari untuk memantau kesihatan pesakit. Namun, ada beberapa cadangan yang boleh dipraktikkan untuk meminimalkan kesakitan pesakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesakitan pesakit dapat diminimalkan dengan rawatan di klinik dan penyembuhan dengan lebih cepat boleh berlaku dengan hanya menggunakan bahan-bahan di dapur. Dan yang penting, minimalkan pengambilan darah. Demam denggi sentiasa dikaitkan dengan musim hujan kerana air bersih yang bertakung menyebabkan nyamuk Aedes mudah membiak. Dan ini adalah nyamuk Aedes di mana dia mempunyai kaki yang berbelang hitam putih. Ada dua jenis demam denggi iaitu demam denggi berdarah di mana pesakit yang mengalami pendarahan perlu dirujuk ke hospital. Dan pesakit demam denggi boleh dirawat di rumah, namun ujian darah FBC berulang perlu dilakukan untuk memantau kesihatan pesakit. Demam denggi dan demam denggi berdarah memiliki tanda-tanda yang hampir serupa, iaitu demam, sakit otot, sakit sendi, muntah tak lalu makan, merah di bawah kulit. Dan pada pesakit demam denggi berdarah akan berlakunya pendarahan di bawah kulit, pendarahan pada gusi ataupun berdarah hidung. Oleh kerana kuatnya sakit otot dan sakit sendi yang dialami oleh pesakit demam denggi, ini menyebabkan mereka akan demam siang dan malam dan menyebabkan muka mereka merah menyala. Keadaan ini boleh dibezakan dengan pesakit demam biasa di mana muka mereka pucat. Oleh kerana kuatnya sakit otot dan sakit sendi, muntah dan tak lalu makan menyebabkan mereka sangat-sangat tak selesa dan sangat-sangat letih. Oleh kerana sangat-sangat sakit, pesakit akan hadir ke klinik dengan lebih awal untuk mendapatkan rawatan. Walaupun doktor sudah melihat muka pesakit yang merah dan menjangkakan pesakit mengidap demam denggi, ujian FBC tidak perlu dilakukan dahulu kerana nilai platelet biasanya akan turun pada hari keempat demam. Minimalkan kesakitan pesakit dengan rawatan di klinik untuk merawat tanda penyakit. Cadangan juga boleh diberikan untuk makan sup ketam ataupun air pucuk betik. Jika pesakit sihat, alhamdulillah. Namun jika pesakit tidak sembuh, arahkan mereka untuk hadir ke klinik pada hari keempat demam untuk dilakukan ujian FBC. Tiada rawatan yang spesifik untuk merawat demam denggi. Rawatan diberikan untuk merawat tanda penyakit. Jadi diberikan ubat demam, ubat tahan sakit, ubat tahan muntah. IV drip juga akan membantu iaitu dengan memasukkan air melalui saluran vena dan berikan antibiotik. Ada juga rawatan dengan bahan-bahan di dapur yang dapat mengurangkan kesakitan pesakit dan membantu proses penyembuhan dengan lebih cepat. Dahulu, sup ketam akan dicadangkan kepada pesakit demam denggi. Mengikut pengalaman mereka, jika makan sup ketam, rasa sup akan masin. Namun jika pesakit beransur pulih, rasa sup ketam itu akan kembali manis. Ramai yang mengakui keberkesanan rawatan ini, namun ianya mengambil masa yang lebih lama untuk sembuh. Rawatan terbaru yang boleh dicadangkan adalah dengan minum air pucuk betik. Oleh kerana ianya lebih cepat untuk menambahkan nilai platelet dan menghilangkan bisa-bisa badan, pucuk betik telah dikomersialkan. Pesakit sudah boleh mendapatkan air pucuk betik ataupun tablet pucuk betik di farmasi. Untuk memantau kesihatan pesakit demam denggi, ujian darah FBC perlu dilakukan untuk melihat perubahan pada nilai platelet. Ujian pertama FBC perlu dilakukan pada hari keempat demam. Ujian darah lebih awal tidak perlu dilakukan kerana nilai platelet masih tidak turun lagi. Pada hari keempat demam, kita sudah boleh membuat keputusan pasti adakah pesakit ini mengidap demam denggi ataupun tidak. FBC ulangan dilakukan untuk memantau kesihatan pesakit. Keterapan FBC dapat dikurangkan dengan menukar rutin kepada keperluan. Rutin yang dilakukan adalah mengambil ujian darah FBC setiap hari, namun ubahkan kepada keperluan.
Jika ada keperluan untuk memberhentikan ujian darah ataupun merujuk pesakit ke hospital ataupun terus menyambung ujian darah, maka lakukan ujian darah pada hari tersebut. Jika kita perlu untuk mengubah rawatan, maka lakukan ujian supaya nilai platelet dapat menolong untuk membuat keputusan tersebut. Minimalkan pengambilan darah dengan melakukan ujian darah pada hari keempat demam, kerana jika dilakukan ujian darah sebelum itu, nilai platelet masih tidak turun lagi dan ujian ulangan perlu dilakukan beberapa kali sebelum mendapat keputusan yang tepat. Jadi jangan lakukan ujian darah setiap 6 jam kerana ianya menyakitkan pesakit tanpa mengubah bentuk rawatan. Ambil darah setiap hari juga tidak perlu jika nilai platelet jauh dari nilai untuk dirujuk ke hospital. Ambil darah selang sehari lebih sesuai kerana pesakit dapat menerima keadaan ini. Ramai yang tahu cara mengambil darah, tapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan semasa mengambil darah. Kesakitan pesakit dapat dikurangkan dengan menggunakan jarum orin dengan saiz 25G. Jadi perhatikan juga gambar yang diambil, di mana gambar ini menunjukkan doktor mengambil darah dengan menggunakan jarum orin. Semasa mengambil darah, pesakit perlu menggenggam tangan mereka kerana tekanan yang diberikan akan menyebabkan urat darah membengkak dan ini memudahkan doktor untuk mengambil darah. Jika genggaman tangan tidak dilepaskan semasa jarum dicabut, liang luka akan menyebabkan darah menyerbu keluar ke dalam tisu badan dan ini memberikan warna biru lebam pada pesakit. Pesakit perlu melepaskan genggaman tangan mereka sebelum jarum dicabut. Kesan biru lebam akan dapat diminimalkan. Keputusan ujian darah yang perlu diperhatikan adalah nilai platelet. Nilai platelet normal adalah 150 hingga 400. Pesakit mengidap demam denggi jika nilai platelet kurang daripada 150 dan pesakit perlu dirujuk ke hospital apabila nilai platelet kurang daripada 60. Jika nilai platelet normal, anda bukan pesakit demam denggi, jadi ujian darah ulangan tidak perlu dilakukan. Namun jika nilai platelet kurang daripada 150, anda mengidap demam denggi. Ujian darah FBC kedua perlu dilakukan keesokannya. Ini adalah untuk menentukan tindakan selanjutnya. Jika berlakunya kenaikan nilai platelet, maka ujian FBC perlu diberhentikan. Ujian FBC boleh diberhentikan walaupun nilai platelet masih lagi di bawah daripada nilai normal. Tidak perlu untuk mengulang-ulang ujian darah FBC untuk mendapatkan nilai normal platelet. Jika platelet makin turun, maka sambung ujian darah FBC selang sehari. Jika platelet menghampiri nilai untuk dirujuk ke hospital, maka ambil darah keesokannya. Jika platelet kurang daripada 60, maka rujuk pesakit ke hospital. Ujian darah FBC selang sehari boleh dilakukan jika nilai platelet masih lagi jauh dari nilai untuk dirujuk ke hospital. Namun, saya boleh memberikan tips bila untuk melakukan ujian darah selang sehari. Katalah kita ada penurunan nilai platelet. Kita lakukan ujian darah pada hari keempat demam. Penurunan nilai platelet adalah 20. Jadi hari kelima dia akan turun pada 100. Hari ke-6 dia akan turun pada 80. Maka, lakukan ujian FBC setiap hari. Namun jika kita perhatikan antara hari keempat dan hari kelima, penurunan 10 nilai platelet, maka kita akan jangkakan pada hari ke-6 dia akan turun 100, maka pesakit ini boleh dilakukan ujian darah FBC selang sehari. Kita juga boleh mengagak waktu untuk memberhentikan ujian FBC. Jika ada satu nilai platelet yang menaik, walaupun nilai itu bukanlah nilai normal, ujian darah FBC boleh diberhentikan. Kita boleh mengagak waktu untuk memberhentikan ujian FBC dengan melihat pada nilai sel darah putih dan juga nilai platelet. Pada hari kedua, jika kita melakukan ujian, nilai sel darah putih dan nilai platelet adalah normal. Pada hari ketiga, nilai sel darah putih akan mula turun, tapi nilai platelet adalah normal. Penurunan nilai sel darah putih pada hari ketiga, kita boleh menjangkakan nilai platelet akan turun keesokannya. Namun, jika nilai sel darah putih sudah naik, kita juga boleh menjangkakan nilai platelet akan naik pada keesokan harinya. Walaupun pemerhatian ini tidak sentiasa betul,
namun ia dapat memberikan gambaran tentang kesihatan pesakit. Mereka yang pernah kena demam denggi berisiko untuk mendapat jangkitan berulang. Sebabnya, nyamuk Aedes juga berperangai seperti manusia yang memilih kedai makan yang sedap. Nyamuk Aedes juga mencari mangsa dengan darah yang sedap. Itu sebabnya mereka berisiko untuk mendapat jangkitan demam denggi berulang. Nilai platelet yang rendah bukanlah penanda pesakit akan mati kerana demam denggi. Ada pesakit dengan nilai platelet yang sangat rendah kembali sihat. Hanya takdir yang akan menentukan adakah mereka kembali sihat ataupun mereka menghadapi kematian. Oleh kerana risiko kematian itu sentiasa ada, maka jika mereka mengidap demam denggi, persiapkan juga diri mereka untuk menghadapi kematian jika itu takdirnya. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga tamat. Jangan lupa untuk subscribe dan berjumpa lagi di video-video yang seterusnya, insya-Allah.